Junaina. Okay. Selamat datang juga kepada ahli-ahli baru Usrah. Okay, difahamkan bukan saja setakat di sekolah di sekitar Kuala Kangsar, malah ada juga sekolah-sekolah di sekitar Kedah, Kuala Lumpur dan Selangor. Okay, jadi kita mulakan majlis kita dengan baca surah Al-Fatihah. Okey, jadi tajuk usrah kita malam ini berkaitan mengenai nusyuz. Okey, jadi insya-Allah kita semua adalah isteri-isteri yang solehah, tapi kadang-kadang kita takut juga setiap perkataan kita, setiap tindakan kita boleh jatuh kepada nusyuz. Okey, jadi malam ini kita terus dengar tazkirah yang akan disampaikan oleh Ustazah Junaina. Okey, sebelum itu saya kenalkan dulu Ustazah Junaina. Okey, nama diberi Junaina Haini binti Muhammad Noor. Okey, pensyarah di bidang fiqh dan kekeluargaan di Universiti Sultan Azlan Shah, USAS. Okey, Ustazah asalnya orang Sungkai kan. Okey, menetap di Ipoh, berusia 46 tahun dan mempunyai Okey, jadi saya serahkan majlis kepada Ustazah. Okey, Ustazah. Okey, ya betul-betul 46 tahun saya kenalkan diri saya lah ya. Nama saya Junaina Haini binti Muhammad Noor. Dengar ke? Jelas ke? Saya Ustazah. Ustazah lebih jauh sikit. Dengar jauh. Dengar jauh. Okey. Okey. Sekejap. Nama saya Ustazah Junaina Haini binti Muhammad Noor. Asal daripada Sungkai. Saya menetap di Ipoh dah lama dah, tahun 99 sampai sekarang lah. Okay, saya pensyarah dekat USAS hampir 12 tahun, 2008 sampai sekarang. Dan bidang saya adalah bidang munakahat lah, fiqh kekeluargaan ya. Dan seterusnya saya sedang menyambung PhD lah, syariah gunaan di USAS. Pun bidang munakahat juga. Okay. Dan seterusnya saya dah kahwin, ya, dah lama dah, ya, hampir 23 tahun. Jadi ada anak pun ramai jugalah, 9 orang. Ya, umur 22 sampai setahun ya. Itu je kot. Ke ada apa yang tanya? Boleh lah. Kalau tak ada apa pertanyaan, kita teruskanlah kepada kelas kita ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, saya memanglah 46 tahun tapi suara macam remaja kan. Okey, tajuk kita kali ini adalah nusyuz ya. Dalam slide tu saya letak nusyuz, lebih kepada nusyuz isteri lah. Ini adalah sebahagian daripada kajian saya, kajian saya di master di Universiti Melaya pada tahun lama dah, 2015 hari tu ya. Dan sekarang ni saya menyambung PhD di USAS lah. Okey, kita tengok ya. Okey, kita tengok slide tu. Okey, sorry ya, saya padam. Okey, senang saya nak tunjuk slide tu. Okey, tengok slide ya, nusyuz ya, dan kemudian slide yang keduanya adalah definisi nusyuz. Okey, definisi nusyuz adalah nusyuz ni maksudnya derhaka ya. Sama ada nusyuz tu boleh nusyuz suami, boleh nusyuz isteri pun boleh. Tetapi pendekatan kita lebih kepada nusyuz isteri, iaitu derhaka isteri kepada suami. Okey.
Okey, isteri yang nusyuz adalah isteri yang mendahului suaminya dengan mengingkari ketaatan terhadap suami yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab suami Ustazah, presentation Ustazah tak nampak. Jap. Okey, nampak ke? Nampak? Jelas? Okey, jelas. Jelas, suara dia jauh sikit. Suara dia jauh. Jelas. Okey, nampak dah nampak. Sekejap. Okey, jelas ke suara saya? Ada gema sikit Ustazah. Allah, gemar pula. Sekejap ya. Okey, jelas? Jelas. Kalau saya okey. Okey. Okey, kita mula. Okey, maksud isteri nusyuz kita lebih kepada fokus kita kepada isteri yang nusyuz lah ya, bukan pada suami yang nusyuz ya. Okey, isteri yang nusyuz ni adalah satu perbuatan, boleh juga kita katakan satu perbuatan, satu perkataan yang menyebabkan seseorang isteri tu dia boleh derhaka kepada suaminya. Dia boleh derhaka kepada suaminya ya. Kerana seseorang isteri ni dia wajib taat pada suaminya. Selagi mana suami tersebut tidak mengarah ke arah kemaksiatan. Selagi itu kita wajib, bila kita kahwin dengan seseorang dan kita telah bergelar isteri, secara tak langsung kita wajib. Kalau kita ingkar ataupun kita derhaka, maka secara kesimpulannya ataupun secara otomatiknya kita ingkar juga kepada perintah Allah ya. Okey, next yang seterusnya adalah ni. Okey, hukum nusyuz ya, hukum nusyuz. Hukum nusyuz tu adalah haram ya, dia adalah salah satu bentuk merupakan salah satu bentuk dosa besar. Ya, ada dua hadis di situ saya letak. Iza da'a ar-rajulu imra'atin ila firashi fa'abat fabata ghadbani 'alayha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih. Okey, ni dalil ni adalah dua dalil yang sahih lah ya. Antara maksud dalil ini ialah apabila suami mengajak isterinya tidur bersama-sama, maksudnya suami ajak isteri dan kemudian isteri tidak mahu datang ataupun suami tak mahu datang tu maksudnya dia tak nak ikutlah ajakan suami tu, dan suaminya tidur dalam keadaan marah dan malaikat akan melaknat isteri tu hingga ke pagi. Ini adalah satu hadis lah. Satu hadis, malaikat bukan hanya Allah saja yang laknat, malaikat pun segala penduduk di langit pun melaknat isteri itulah. Ini satu hadis yang laknat hingga ke pagi. Ada satu lagi hadis, malaikat melaknat isteri itu sehinggalah suaminya redha. Kalau suaminya redha 3 hari, selama 3 hari itulah maksudnya ada rasa berdosa itulah. Berdosa tu pada suami. Itu jelas ya. Okey, dan kemudian hadis yang seterusnya adalah ni dari hadis yang kat bawah ni. Okey, kalau kita tengok buku tu, sebab hadis tu tak ada baris ya. Okey, kita tengok kalau siapa-siapa yang ada buku jelas yang menunjukkan bahawa hadis ini adalah bentuk kepada bentuk nusyuz ya, bentuk-bentuk nusyuz. Yang hadis yang pertama tu adalah bentuk nusyuz, isteri ingkar ataupun isteri enggan menuruti kehendak suami, itu bentuk nusyuz ya. Dan yang kedua adalah bentuk yang seterusnya adalah bunyi hadis tu, wallazi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha
fata'ba alaihi illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alaiha kana yarda anha. Itu yang ini hadis ni yang mengatakan bahawa kalaulah suami tu ajak isteri ke tempat tidur tetapi dia enggan, malah bukan hanya Allah saja yang melaknat atau Allah murka dia, malaikat di langit pun murka kepada isteri tu sehinggalah suami tu redha kepadanya. Ini yang saya sebut tadi lah, ya. Bukan hanya laknat tu ada, maksudnya ada dua keadaan. Mungkin Allah laknat ataupun malaikat laknat isteri tu hingga ke pagi, dan juga laknat hinggalah suami tu redha. Kalau suami tu redha 3 hari, seminggu tak redha, jadi berlanjutanlah begitu dosa kita dengan suami dan juga dosa kita dengan Allah, ya. Dan kemudian hadis yang seterusnya riwayat Ahmad, wallazi nafsi biyadihi la tuaddi al-mar'atu haqqillah azza wa jalla 'alaiha kullahu hatta tuaddi haqqa zawjiha. Demi Tuhan yang diriku dalam kekuasaannya, seseorang perempuan yang belum menunaikan hak Tuhannya sehinggalah ia menyempurnakan hak suaminya. Dalil ni jelas, ya, yang menunjukkan bahawa, ya, selagi mana seseorang perempuan itu dia tidak menyempurnakan hak suaminya, selagi itu juga, ya, antara ibadah kita dengan Allah tu mungkin hanging gitu. Hanging, ya. Dan begitu pentingnya, ya, bahawa seorang isteri ni memanglah, ya, setengah lebih-lebih lagi kita yang bekerja sama mencari rezeki. Jadi kita mungkin merasakan bahawa di mananya yang menyebabkan kita rasa betul-betul taat pada suami, ya. Tapi itulah hakikat sebenarnya, ya. Itulah hakikat sebenarnya bahawa nak tak nak seseorang isteri wajib taat dalam apa keadaan sekalipun. Hatta dalam hadis ini jelas menunjukkan bahawa kalau kita tak sempurnakan hak suami kita, mungkin ibadah-ibadah kita tu hanging lagi lah, tergantung mungkin. Tapi bila suami tu redha, pahala-pahala yang ibadah-ibadah kita tu akan mengikut, gitu, ya. Ini jelas lah, ya. Okey, dan kemudian slide yang seterusnya adalah bolehlah kalau nak tanya tu boleh. Boleh je skip ke ataupun nak tanya apa-apa tu ahlan, ya. Okey, dan kemudian kita tengok bentuk nusyuz isteri, ya. Bentuk nusyuz isteri ni berpandukan syariat yang telah yang ditentukan, ya. Tetapi dalam slide ini juga saya tunjukkan realitinya, ya. Realiti bentuk nusyuz itu berlaku, ya. Yang ni bentuk nusyuz yang ada dekat kita lah, dekat masyarakat kita tu. Okey, kita patah balik. Sekejap. Okey. Ini bentuk nusyuz, ya. Bentuk nusyuz isteri ada dalam fiqh manhaji lah. Kalau siapa ada buku tu boleh rujuk, ya, di muka surat 191, ya. Okey, antara bentuk nusyuz isteri adalah isteri keluar rumah dan bermusafir tanpa izin suami, ya. Suami tak redha, isteri keluar rumah, ya. Dan kalau dia keluar berjalan-jalan ke, kalau suami jenis tak kisah tak apa, tapi kalau suami ni kisah, jadi masalah lah pada isteri tu kalau yang kisah, ya. Kalau yang jenis tak kisah tu macam dia percaya ke isteri dan dia tahu isteri dia pergi mana, dengan siapa dan dengan keadaan redha izin je suami, itu tak apa. Okay? Ini adalah yang pertama lah. Okay? Dan kemudian yang kedua adalah bermusafir tanpa izin suami. Bermusafir ni mungkin kalau kita pergi haji ke, kan? Kalau tanpa izin suami, tapi adalah juga pendekatan ataupun ulama-ulama fiqh mengatakan bahawa kalau dia berlaku khilaf lah, ya. Berlaku khilaf kalau yang melibatkan kewajipan, ketaatan, nak tak nak, tapi ada kaul yang sahih, ada kaul asahnya yang mengatakan walaupun ibadah tersebut ibadah yang wajib, macam contoh pergi haji ataupun umrah yang wajib, tapi kalau tanpa izin suami tetap juga
tak jadi apa-apa ibadah lah. Tu. Okay, itu adalah qaul yang sahih ataupun qaul asahnya, ya, qaul yang rajih lah antara fuqaha, ya. Dan kemudian seterusnya tidak membuka pintu untuk suami. Inilah, ya. Kalau suami balik rumah, kita tak mau buka pintu, ya. Dan kita rasa macam, sebab kadang-kadang kita ada juga buat kan, tidak buka pintu daripada suami ni, kita rasa macam ada benda yang mungkin suami kita terasa dengan suami ke kan. Jadi kita cuba tak buka pintu tu dengan sebab merajuk lah mungkin. Ini adalah salah satu bentuk yang mungkin kita tak perasan, tapi dia adalah salah satu bentuk nusyuz lah. Kalau suami tu faham kita dan tak berapa nak marah kita sebab kita tak buka pintu untuk dia tu, tak apalah. Tapi kalau dia geram, dia rasa nak kena ni, dia macam geram lah, geram marah tu, itu jadi masalah lah untuk kita nanti, ya. Okay. Dan kemudian seterusnya enggan membenarkan suami menyetubuhi tanpa keuzuran. Maksudnya kita tak sakit, kita tidak dalam keadaan haid, nifas, ya, kita dalam keadaan sihat, tapi kita enggan disetubuhi oleh suami. Ini adalah salah satu bentuk nusyuz, ya. Dan kemudian suami ajak bersama tetapi isteri menolak. Ni kalau jenis suami ajak pergi mana-mana ke, ya, pergi ajak berjalan, kita tak nak pergi, ya, pergi jalan je pun. Tapi kita mungkinlah kita ada hal kita sendiri, kita maksudnya kalau dalam keadaan apa macam mana pun suami kita tu nak ajak kita pergi sama, kita pergilah, kita ikut je, ya. Sebab kalau memanglah kita pun banyaklah kerja kita kat rumah kan, yang kita tak nak pergi, tapi tak apa, kita tinggalkan benda-benda tu, benda yang kita rasa tu, kita ikutlah suami tu. InsyaAllah, ya, insyaAllah pada saya, insyaAllah dia akan berkatlah kehidupan tu, gitu, ya. Okay, ini adalah bentuk nusyuz lah, okay. Kemudian slide yang seterusnya adalah faktor nusyuz isteri. Ini adalah hasil kajian saya berkenaan tentang nusyuz isteri, ya. Ni adalah data ni melibatkan data dalam negeri Perak lah. Okay, faktor yang menyebabkan nusyuz isteri tu ada 3 faktor utama, ya. Faktor pada diri isteri tu sendiri yang menyebabkan dia boleh nusyuz, ya. Dan yang kedua adalah faktor suami, dan yang ketiga adalah faktor orang ketiga lah. Orang ketiga ni mungkin suami atau isteri ni ada affair kan, ataupun mungkin ada anak ataupun ibu mertua ke, ini yang menyebabkan suami menyebabkan isteri tu nusyuz kepada isteri sebabkan orang yang ketiga ni. Okay, next, laju pula ke, kalau nak tanya boleh lah. Ada apa sebarang masalah? Saya rasa macam saya laju benar rasa. Ada nak tanya? Boleh Ustazah, boleh. Boleh? Okay. Dalam kelas tu memang saya jenis speed gitu. Okay, faktor isteri, ya, ni adalah faktor isteri. Kalau kita tengok, ya, berdasarkan catapan yang ada kat sini, okay, 50% tu adalah sebab tiada rasa kasih. Maksudnya dia dah tak rasa kasih dekat suami dia. Dia dah tak rasa sayang ataupun tak rasa hormat pada suami dia. Tak rasa kasih ni dia macam tak rasa kasih lah, tak rasa sayang. Jadi bila tak rasa sayang tu, itu yang dia boleh keluar rumah tu. Tu yang boleh dia nusyuz kepada isteri, suami dia. Okay. Dan 22% ni, kajian saya ni melibatkan 20 orang je lah. 10 pasang yang melibatkan 20 orang, ya. Okay, yang warna merah ni 22% ni adalah ego isteri, ya. Ego isteri ni PA dia lah. PA dia yang menyebabkan dia nusyuz dengan suami dia, ya. Dan seterusnya adalah 14% adalah tidak hormat suami lah. Dia tidak hormat suami, dia menyebabkan dia tengking suami dia. Dia tidak hormat suami menyebabkan dia tutup pintu, tak bagi suami dia masuk, tu, ya.
Dan 7% yang warna ungu ni adalah benci pada suami. Benci pada suami ni mungkin sebab suami tu sendirilah. Dan yang warna biru muda ni adalah 7% adalah bosan dengan suami. Jadi kalau kita perhatikan, tiada rasa kasih, tidak hormat suami, benci pada suami dan juga bosan pada suami ni, kalau kita nilai balik, minta maaf lah ya. Maksudnya, apa yang menyebabkan isi tu nusyuz? Kan? Yang betul-betul nusyuz tu adalah mungkin sebab ego isteri. Yang warna merah ni, 22% ni. Tapi, tiada kasih ni bermula dengan suami jugalah menyebabkan dia rasa tak kasih. Kan? Sebab perangai suami lah menyebabkan dia rasa macam, tak boleh. Macam tu. Ya? Dan warna hijau 14% ni sebab dia tak hormat suami. Sebab suami buat something kat dia lah menyebabkan dia tak hormat. Kan? Gitu. Yang 7% warna ungu ni benci pada suami. Mungkinlah suami buat sesuatu dan menyebabkan dia benci. Gitu. Bosan dengan suami pun samalah. Ini adalah hasil daripada temu bual saya dan untuk pengetahuan semua, saya juga terlibat lah. Saya terlibat di Pejabat Agama dekat Ipoh tu adalah sebagai penasihat keluarga, penasihat keluarga. Tapi saya jarang-jarang berada di ibu pejabat lah. Saya ada waktu-waktu dia. Kalau sebelum COVID hari tu saya ada hari Isnin. Gitu. Hasil penilaian saya, hasil daripada saya kaunseling ataupun saya nasihat dengan keluarga atau pasangan-pasangan ni, yang saya kenal, yang saya tahu, ini daripada diri saya sendiri. Okey, maksudnya kalaulah daripada tahun saya terlibat dekat Pejabat Agama tu daripada tahun 2012 dan kemudian last kali awal 2020 dan lebih kurang lah ramai juga pasangan yang dah saya kaunseling lah ataupun saya nasihat. Dan di situ saya dapat tahu nilai sebagai seorang isteri perempuan Melayu. Ini atas penilaian saya. Pada saya, bila seseorang perempuan anak dara tu, bila dia kahwin dengan seseorang lelaki, dia menyerahkan seluruh hati dia kepada suami dia. Jadi, asalnya kalau pada awal perkahwinan tu, mungkin dia boleh tahan semua benda. Dia boleh tahan. Tapi mungkin ada sesetengah juga di antara ramai-ramai tu, mestilah ada ego masing-masing kan. Itu mungkin ego ni memang sikap di seseorang kan. Tapi kalau kita tengok waktu isteri tu, tiada kasih, tidak ada hormat, benci pada suami, bosan dengan suami, kita boleh nilai balik lah. Di mana silapnya kan. Itulah saya dapat nilai bahawa kalau seseorang perempuan ni bila dia kahwin, bila dapat seseorang yang boleh kalau boleh kita kahwin ni seumur hidup kan. Tak adalah kita nak kahwin takat 5 tahun, 6 tahun tak kan. Jadi sepaham saya, sebab saya pun perempuan, kalau kita kahwin tu memang seluruh hati kita terserah pada dia. Kan. Yang boleh berubahnya kita tu kadang-kadang tu sebab dia. Kadang-kadang tu kan. Tapi inilah hasilnya kan. Okey. Ada yang nak tanya? Tak ada kan? Ke semua diam je, tengok ke? Dengar. Okey, terus ya, kita tengok itu faktor isteri. Kemudian tengok faktor suami. Tengok faktor suami ada berapa ni? 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Sebab ni yang menyebabkan isteri tu nusyuz sebenarnya. Okey, yang pertama sekali 19% adalah abai nafkah zahir lah. Tak bagi duit, tak bagi nafkah, semua isteri yang tanggung. Mana tahan kan? Mana tahan ya? Kalaulah saya boleh nilai lah sepanjang saya nasihat pasangan-pasangan ni yang saya nampak,
seseorang isteri tu dia boleh tahan A to Z untuk tanggung ke ekonomi keluarga tu, setahu saya di atas penilaian saya 5 tahun. 5 tahun. Dia boleh cover semua. A to Z semua. Rumah, kereta, semualah. Bil air, bil api semua. Dia boleh cover tu 5 tahun. Tapi bila masuk 5, 6, 7, 8, dia mulalah mengungkit. Itu hasil pemerhatian saya lah. Ya. Sebab dia kahwin, sebab dia perempuan kan. Sebab dia perempuan, dia kahwin dengan seseorang lelaki. Orang lelaki itulah yang main peranan semua benda tu. Tapi bila dia masuk dalam dunia rumah tangga, tengok-tengok dia yang tanggung. Jadi inilah antara sebabnya. Antara sebabnya faktor yang menyebabkan isteri tu nusyuz. Yang pertamanya abai, nafkah zahir. Ni banyak ni. Ramailah. Dan kemudian kurang perhatian kepada isteri. Bukanlah isteri ni dia nak perhatian yang sangat. Asalkan bukannya nak tak care macam budak kecil tu, bukan. Seolah-olah saya ni berluah hati kalau ada orang lelaki kat sini, dengar lah. Maksudnya berilah perhatian. Tak adalah nak perhatian teruk sangat, tak. Tapi bagilah sesuatu. Assalamualaikum Ustazah. Tadi ada soalan, nanti saya jawab ya. Berilah sesuatu perhatian tu yang pada saya bila ada suami yang ego ni, kurangkan sikit egonya tu. Bagilah isteri ni satu benda yang simple je. Kan? Bunga kental je pun boleh. Bunga yang ada dekat mana? Buy one shop tu. Bunga RM1 lebih tu pun. Bagilah ke isteri, tiba-tiba nak bagi. Apa salahnya? Bagi. Isteri tidak akan berbunga-bunga macam tu. Bagi sikit tapi dia akan bagi perhatian. Maksudnya kalau lah suami-suami yang boleh beri perhatian tu, kadar nusyuz kepada suami tu agak berkurangan lah juga. Dan kemudian 10% panas baran. Ni orang Melayu panas je kerjanya. Tak tahulah kenapa. Sikit panas. Tapi kalau suami panas macam mana pun, selagi mana kita isteri ni yang tak naikkan panas dia tak akan panas. Betul tak? Kan? Maksudnya, memang suami tu memang panas, kita kenal. Memang orang ke dengan kawan ke dengan keluarga dia memanglah panas. Tapi sebab kita ni isteri, selagi mana kita tak ada menyebabkan dia naik panas dia tu, dia takkan panas. Kan? Takkan tiba-tiba nak panas. Kan? Mesti ada something yang menyebabkan dia panas lah. Okay, dan kemudian ego suami memang kalau isteri dia tu tak tahulah. Ego dia tinggi. Kalau dia tak ngakunya dia salah. Tapi itulah yang menyebabkan kadang terlalu ego tu menyebabkan isteri tu dia nusyuz balik pada suami tu. Tidak membantu isteri, tidak membantu maksudnya semua benda A to Z isteri nak buat macam mana kan, duduk tidur je, mana lalunya kan. Dan kemudian halau isteri, sering ambil duit isteri, curi, tahu-tahu tengok duit dah tak ada dalam beg duit dia. Kan? Selalu ambil, siapa lagi nak ambil? Anak yang ada tu kecil-kecil. Siapa lagi nak ambil? Kalau tak bukan suami. Yalah, yang itulah isteri tu tengking pada suami, kenapa ambil duit dia, jenuh dia kerja. Siang malam nak cari rezeki, tiba-tiba ambil duit. Tu menyebabkan isteri tu nusyuz. Ugutan pada isteri, gunggu-gunggu pula isteri. Makian dan cercaan, maki, hamun. Dan kemudian desak isteri, desak ni contohnya macam desak satu-satu benda. Isteri tak suka macam tu, desak-desak macam tu. Tidak tegas, tak tegas tu satu masalah juga. Tak tegas. Ada setengah perempuan, dia macam ni kes ni yang dia macam dia compare macam suami saya tak tegas lah. Suami saya tak tegas, tapi saya suka dengan lelaki tu sebab lelaki tu tegas dengan saya. Macam tu pula. Patutnya dah lah manusia ada je benda yang dia tak berhati kan. Macam tu lah. Okey, dan kemudian abai nafkah batin. Dan kemudian hebah perkara yang tidak
benar. Ni tertinggal hibah perkara yang tidak benar tentang isteri dia tipu dia kata isteri dia sekian-sekian padahal suami isteri tak pernah buat pun macam tu. Dia gabur kat orang kampung kata isterinya macam ni sini. Padahal isteri dia tak buat pun. Ni satu masalah jugalah kan. Dan kemudian tidak mahu membimbing isteri. Ini jenis macam dia pun tak tahu je lantak kau lah nak buat apa pun tu. Ni adalah yang menyebabkan isteri tu dia. Itulah saya kata ya, kalaulah isteri ni dia boleh tahan, dia akan tahan. Tapi selama mana dia boleh tahan ya. Sebab bagi seorang perempuan tu dia kahwin tu demi dia nak suami dia tu sebagai ketua keluarga. Tapi suami dia tu bukan orang yang diharapkan. Itu yang mungkin menyebabkan dia boleh berlakunya nusyuz kepada suaminya balik. Okey, dan kemudian tadi ada soalan dia. Kita tengok soalan dia. Mana? Soalan, Assalamualaikum Ustazah. Kalau nusyuz disebabkan suami, macam mana nak handle? Adakah kita juga berdosa kerana perangai suami? Okey. Itulah ya, maksudnya kalau dalam keadaan kita nusyuz sebab suami ya, suami contohnya dia ada salah satu daripada faktor suami ni, contohnya macam abai nafkah zahir ya. Dia buat tak tahu je kan. Jadi semua benda kita dah balik kerja penat, lepas tu balik rumah nak kerja kat rumah lagi dengan anak lagi kan. Kadang-kadang bila suami lepak gitu je, kita pun akan terkuatlah suaranya tu kan, terkuat suaranya tu ya. Dari sudut berdosa tu memang berdosa lah sebab dia suami ya. Itu point dia sebab dia suami. Kalau suami yang abai nafkah zahir ni dia memang dosa dia lah. Dosa dia sebab dia tidak menunaikan tanggungjawab dia sebagai seorang suami untuk menunaikan nafkah zahir tu, makan minum semua. Masing-masing dosa masing-masing lah. Tapi handle suami yang nusyuz, suami yang abai tanggungjawabnya adalah suami yang nusyuz ya. Kadang-kadang ada juga orang suami lah, biasanya para suami, ada ke suami nusyuz? Ada. Kalau isteri nusyuz, suami pun ada nusyuznya. Suami nusyuz dia pun, kalau isteri nusyuz, dia abai tanggungjawab. Suami nusyuz, dia pun jenis abai yang tanggungjawab secara automatik, dia pun nusyuz juga. Contohnya dia abai nafkah zahir, dia tu termasuk dalam kategori nusyuz jugalah. Sebab dia sepatutnya dia bagi nafkah tapi dia abai. Kan? Jadi, macam mana kita nak handle lah suami-suami yang macam ni? Susah ya, memang susah ya sebab dia ketua keluarga ya. Dan dia ada ego dia yang tersendiri. Tetapi yang saya suka baca satu ayat ya. Ayat kalau kita dapat tahu kalau suami tu nusyuz ya. Surah An-Nisa ayat 128 ya. Wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair wa uhdiratil anfus wasyuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Okey. Ayat tu bunyi macam mana? Ya, dia punya maksudnya ya, kalaulah seseorang perempuan tu khawatir dengan nusyuznya suami dia. Sebab suami dia tu acuh tak acuh dengan nafkahnya. Contoh, kalau dia berpoligami, dia tak acuh dengan giliran bermalamnya ataupun nafkahnya sikit. Sepatutnya anak kita ramai, dia bagi dah lebih. Tapi dia bagi kat orang baru sana yang tak ada anak lagi. Dia no lah kita kan. Nak cover semua sampai bila kan. Gitu. Tapi kalau suami yang macam ni, tak mengapa kalau keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik daripada mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap acuh tidak acuh, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Okey, kita kalau isteri nusyuz, suami boleh nasihat. Suami boleh pisah tempat tidur. Suami boleh pukul isteri. Tapi kalau suami yang nusyuz, isteri hanya boleh nasihat saja. Nasihat dan adakan satu perdamaian untuk membaikkan semua benda. Itu sebaiknya lah. Itu sebaiknya.
Itu berdasarkan ayat tadi lah. Ya, berdasarkan ayat tadi. Maksudnya nak tak nak kita kena, kalau jenis macam, yelah macam suami macam, yelah kadang-kadang kan hati orang je. Sebab saya pun perempuan je. Okay, hati orang kita tak payah nilai. Kita tak tahu apa hati dia yang ada dalam hati dia kan. Hatta seorang suami pun. Kita tak tahu dia tengok orang, dia jumpa orang, dia pergi kerja, nampak orang macam mana. Sebab kita perempuan dan kita pastinya ada rasa itu kan. Jadi bila ada yang suami yang macam, yelah, yang suka-suka ataupun, yelah kita nampak macam suka-suka tapi kita tak rela sebenarnya sebab kita pun tahu kita pun kalau boleh tak naklah ghosting suami kan. Tapi kalau ada suami-suami yang jenis macam nakal macam ni, apa orang kata? Buat perdamaian. Perdamaiannya macam mana? Kita kena bagilah kot. Kena bagilah kot kan. Saya pun nak cakap susah kan. Nantilah ada yang protes saya kan. Tapi macam itulah. Sebab kita isteri, kita tak ada apa-apa hak nak menghalang dia untuk menunaikan apa yang dia nak. Gitu macam tu. Kita tak ada hak. Memanglah dalam enactment ada satu, kalau kita perak ni, kalau kita nak buat poligami kena tanda tangan. Contoh dengan saya pun tak pernah ingat enactment tu poligami tu maksudnya kata ada perlu dengan keizinan. Bukan maksud izinnya suami tu, kita izinkan suami kita berpoligami tu seolah-olah wajib dengan izin. Itu hak dia. Kita tak ada hak langsung kalau dia nak kahwin pun sebenarnya. Kita tak ada hak langsung Tetapi mahkamah menilai dengan adanya fungsi isteri di dalam enactment itu, nak menilai di mana tahap kemampuan seseorang suami. Nak tahu tahap kemampuan seorang suami. Suami ni okey tak? Hakim akan nilai. Di situ bila isteri tahu suami dia nak kahwin, jadi hakim akan tanya lah macam mana taraf ekonomi dia, sesuai tak dia nak kahwin, gitu kan. Saya ada pernah handle case suami ni dia nak kahwin tapi tapi tak cukup tak cukup. Yang isteri ni dia dia macam dah redha dan dia tak boleh nak kata apalah tapi itulah saya pun kesian jugalah kalau isteri macam ni tapi nak macam mana macam itulah, tapi nak buat macam mana dalam keadaan suami tu tetap juga affair dengan orang tu. Takkanlah kita nak tengok kemungkaran depan mata kita. Baik kita suruh je suami tu kahwin lain kan. Tapi dah sampai macam tu tapi ada juga kes memang seorang suami ni dia ada dah 3 orang isteri dan 3 isteri ni minta suami dia kahwin lagi satu. Saya macam tu sekali pergi ke mahkamah, hakim nilai memang kehendak isteri sini suruh suami tu kahwin lagi tapi hakim tak benarkan. Tengok situasi lah. Bukannya hakim tengok okey, isteri okey, suami okey, ni okey, jalan. Tak. Hakim pun nilai di mana tahap kemampuan dari sudut ekonominya macam mana. Walaupun isteri dia tu bagi. Itu. Okey, ni adalah asam garam kehidupan yang macam-macam jenis macam-macam jenis kadang-kadang itulah tapi itulah maksudnya daripada kita macam saya lah bila saya handle banyak kes-kes tu menyebabkan saya lebih menghargai suami saya. Macam tu kan. Lebih rasa macam tu lah. Dengar ke? Saya cakap seorang je. Dengar kan? Dengar. Dengar. Ni adalah faktor suami lah dan kemudian seterusnya adalah faktor orang ketiga Ini adalah kes-kes yang menyebabkan seseorang isteri tu boleh nusyuz yang pertamanya ni lah yang warna ungu tu adalah ibu mertua. Yang paling besar sekali, peratusannya. Saya pun tak letak peratus dekat sini. Okay, ibu mertua antara ramai-ramai itulah yang menyebabkan ibu mertua mungkin tak tahulah mungkin itu bukan pilihan
anak dia mungkin ya. Jadi peranan ibu mertua ni kalau start kita kahwin tu tanpa redha mak ayah tu susah sikit lah. Ya, takut menjadi puncanya retaknya rumah tangga tu adalah ibu mertua ya. Sebab tu kalau dalam kelas mana-mana kelas lah ya. Kelas saya lah sebab saya ngajar kat USAS, ramai anak-anak muda, ada yang dah kahwin, ada yang baru nak kahwin, ada yang remaja. Jadi memang saya pesan ya, kalau kita nak kahwin tu biarlah dengan redha mak ayah. Walaupun kita sayang habis kat couple kita tu, tapi kalau mak ayah kita tu tak restu, tak payah teruskan dengan couple tu. Memanglah sedih ya, memanglah sedih, tapi kita nak restu mak ayah tu lebih utama ya. Bila restu mak ayah ni didahulukan, insya-Allah kekal sampai bila-bila. Walaupun gaduh aja sebab yalah ada je benda nak digaduhkan, tapi sebab redha mak ayah tu, gaduh tu dia macam bila dah lama-lama kahwin, contohnya macam yalah kalau gaduh tara kahwin 10 tahun 10 tahun ke atas, 10 tahun ke bawah tu memang sakit hati lah kan. Sebab kadang-kadang kita tak, macam saya handle kes-kes yang ada, banyak kata-kata yang menyebabkan berlakunya penceraian tu tak sangka. Contohnya macam ni. Ya, couple 10 tahun. Ya, kahwin 3 bulan nak bercerai. Lepas tu bila datang jumpa saya, dia kata, "Ustazah, saya tak sangka dia macam ni. Ustazah, dulu saya kawan dia 10 tahun tapi dia tak macam ni. Macam mana kita nak kata? Kan? Jadi memang kalau anak-anak murid saya, hatta anak-anak saya pun, anak saya ada yang remaja ya, kita tak boleh nilai orang yang datang tu, lebih lagi orang yang nak couple dengan kita, orang yang bertunang sekalipun, dia akan menunjukkan dia tu yang paling baik. Dia akan menunjukkan dia yang paling baik. Dia tak akan tunjuk buruk dia. Bila dah kahwin, tahu dah perangai A dia sampai dah Z. Masa tu kenalah siapa. Kan? Hatta kalau 10 tahun pertama kahwin tu, kita pun tak perasan, adanya perangai macam ni, tak pernah menengok pun. Kan? Kadang-kadang tu. Macam tu lah ya. Ada hari-hari tu ada perangai. Tapi kalau dah masuk macam saya ni 23 tahun, suami saya ni, tak payah nak kata orang lah ya. Tahu dah dari mana kita sedih, dari mana kita muncung lah, dia tahulah. Jadi dia boleh take care kita macam mana, lelah kita. Tapi muncung tu pun adalah salah satu bentuk nusyuz juga ya. Ya, nusyuz ni dia macam benda yang asing. Benda yang asing yang bukan kebiasaan biasanya kita buat, tiba-tiba kita buat. Contoh. Kadang-kadang nusyuz ni dia kadang-kadang taat dengan tidak taat ni, dia benda ni besar tau, dia besar. Okey, contohnya macam hari-hari kita happy, senyum kan. Bila suami balik senyum, kita balik pun senyum. Tiba-tiba satu hari tu kita masam. Hal kan? Masam kita tu adalah salah satu bentuk mungkin akan membawa ke arah nusyuz. Sebab masam ni kita, sebab sebenarnya kita senyum-senyum, kita tak ada something yang lain kan. Tiba-tiba hari tu kita masam kita pun bukan sebab apa pun. Kadang-kadang dia tak ingat birthday kita, dia tak ingat anniversary kita, itu je. Tiba-tiba kita masam kan. Kadang-kadang tu, kadang lelaki bukan nak ingat benda tu pun. Jadi kadang sebab tu jadi peranan seorang suami pula macam mana bila nampak isteri-isteri yang macam ni ya. Isteri ni dia memang ada emosi. Orang tak ingat birthday dia pun dia emosi kan. Jadi peranan suami yang take care yang isteri-isteri yang macam ni ada kaedahnya yang tersendiri. Okey. Melarut jadinya. Okey, ni bentuk nusyuz lah. Ni bentuk nusyuz yang ada dekat pejabat agama, yang antaranya enggan hidup bersama dengan suami. Enggan hidup ni dia tak nak hidup langsung. Bukan dia keluar rumah, dia tak nak hidup. Dia tak nak macam sampai bila-bila lah dia tak nak hidup dengan suami. Dia dah bosan, dia macam tak ada hati. Tak ada hati dengan suami. Ini adalah 22% ni. Kadang-kadang
isteri ni juga, siapa yang ada suami kat sini lah. Ya. Kadang-kadang isteri ni mulut je yang cakap tak nak hidup, bosan, tapi hati tu sayang. Jadi suami-suami ni memang kena take care. Bagilah bunga, bagilah apa benda yang kita mampu. Tak perlu bunga mahal-mahal tu, tak payah. Ya? Hargai dia pun dah cukup. Jadi itulah satu. Jadi kan bila enggan hidup bersama suami, dia akan tukar balik. Sayang kat suami dia. Okey, dan kemudian keluar rumah tanpa izin suami. Ni kalau yang jenis suami yang jenis macam ni ada kes yang suami affair dengan orang lain. Suami affair dengan orang lain, satu pasang tu, dia keluar rumah, bukan keluar rumah mak dia. Dia keluar rumah pergi rumah mak suami dia. Tu. Okey, jadi suami ni tak kata apa. Dia diam je. Dia tahu salah dia diam je. Lepas tu sungguhlah pujuk suami tu, isteri tu balik rumah. Dia buat tak tahu je. Dia macam, dia kata nak macam mana dah dia balik rumah mak saya, dia katanya. Macam tu pula. Okay, kemudian menolak persetubuhan. Ni kalau dia dah tak sayang kat suami, kalau dia dah rasa bosan, dia akan menolak lah. Dan kemudian enggan tinggal bersama suami. Dia pergi duduk rumah abang dia. Dia duduk tempat lain. Gitu. Ya, engkar perintah suami ni yang yang 12% yang warna biru muda ni. Okay, enggan menurut perintah, engkar perintah suami ni. Dia macam suami dia suruh ni kes orang muda lah. Ni kes muda. Ya. Suami dia suruh balik, dia tak nak balik. Ingkar lah. Suami dia suruh balik rumah, dia tak mau. Dan kemudian berkasan dengan suami ni ada yang jenis pukul suami pun ada. Ya. Gendang suami pun ada. Ya. Ini 12% lah. Okay, aib dengan suami. Aib dengan suami ni ada. Dia, maksudnya dia, kalau aibkan suami ni, kalau kita ngadu kat pejabat agama, bukan aibkan suami. Ya. Memanglah nampak macam aibkan suami, tetapi kita aibkan suami tu untuk menyelesaikan masalah kita. Tapi kalau kita aibkan suami, saja-saja nak mengata suami, biar orang tahu buruk perangai suami tu, tu tak boleh lah. Gitu. Okay. Dan kemudian halau suami, ni halau suami daripada rumah ya. Dia ada pendapatan lebih ya, dan dia yang beli rumah tu ya, suami dia tak berubah panggil dia. Jadi dia halau suami dia keluar rumah. Okey. Dan kemudian enggan benarkan suami masuk dalam rumah lah. Ini kes suami yang balik malam sangat. Ya, balik malam sangat, lepak dengan kawan-kawan, pukul 3, pukul 4. Jadi macam mana? Suami tu takkan setiap malam terpaksa terima suami yang macam ni kan. Dah anak-anak tak tengok. Jadi dah tengah malam baliknya. Jadi dia tak buka lah pintu. Memanglah bentuk-bentuk nusyus tu ada. Tapi sebab suami tu juga kadang-kadang. Kan? Okay. Okay, ni cara kendali nusyus isteri lah. Ini pada suami lah. Siapa yang ada suami, yang ada yang mendengar suami kat sini. Kalau dah macam saya kata tadi kan, macam lah tiba-tiba kita balik kerja, nampak isteri tu monyok aja, muncung aja, boleh penyangkut kat mulut dia. Jadi kita tanya dia nasihat, kenapa ya hari ni masam-masam ke abang lupa benda-benda yang abang sepatutnya abang ingat. Tanya macam tu. Nasihat dia baik-baik, tak baik ayah macam ni. Macam tu. Okay? Itu nasihat. Ya? Kalau nasihat tak makan saman, dan nasihat jenuh nasihat macam-macam jenis nasihat dah, nasihat yang elok-elok lah ya. Bukan nasihat dengan membebel ke, dengan maki ke. Dia kata dia nasihat tapi dia maki. Kan? Itu tak boleh lah. Nasihat benda yang baik. Ya? Kalau kita nasihat banyak kali tetap juga tak berubah, ya, kita boleh tinggalkan ke seketiduran lah. Kita boleh pisahkan tempat tidur. Okey, pisahkan tempat tidur ni, dia ada dua keadaan. Sama ada kita pisahkan dari sudut perbuatan, kita pisahkan betul-betul. Dan yang kedua, sama ada kita pisahkan komunikasi dengan dia. Kita diam aja nak ajar isteri tu. Kalau yang nombor 2 ni, isteri ni sensitif tau. Sensitif sangat. Ya. Ada satu kes yang
yang betul-betul betul-betul nusyus lah ya, sebab isi yang ego tu kan. Faktor isi yang ego ni tiba-tiba suami ni bawa bantal pergi tidur tempat lain kan, masuk bilik lain. Isteri terasa walaupun dia ada affair dengan orang lain. Kenapa abang ni? Kenapa abang di tempat lain? Tu. Yang ini, yang nombor 2 ni memang berkesan lah. Kalau nak buat pun, nasihat dulu. Ya, nasihat baik-baik. Kalau suami tu baik, A sampai Z. A sampai Z baiknya. Tak ada benda yang tak baik kat dia. Jadi, nusyuk isteri tak berlaku. Ya. Dan kemudian pukul kerana mendidik. Pukul ni ada setengah ulama kata tak payah pukul lah. Tak payah pukul. Sebab pukul isteri ni lain tau macam pukul anak. Ya. Pukul anak sebab masa depan anak. Kan? Kita pukul anak sebab kita nak ajar masa depan bila dah besar jangan buat sini. Ya. Tapi kalau pukul isteri bukan macam kita pukul anak ya. Kadang-kadang tu kesan dia pada suami balik. Jadi setengah ulama tak galakkan sangat pukul lah. Kalau nak pukul pun ada juga bahan-bahan pukulan ni. Guna apa? Guna tisu. Kan? Pukul isteri guna tisu. Kan? Apa rasa? Yelah kalau jenis suami tu baik A sampai Z, tiba suami tu angkat tangan, terasa kot kan? Lainlah kalau memang suami memang kaki pukul tu tak boleh lah nak kata lah. Kalau kaki pukul tu tak payah ikut sangat lah pukul dia. Okay? Kita report je kat polis. Okay? Ini adalah antara kaedah kalau kita nak handle. Dia berdasarkan 3 kaedah ni adalah berdasarkan ayat. Ayat surah An-Nisa ayat 34. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa'in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Ya. Nasihat fa'izuhunna. Nasihat isteri tu. Ya, nampak masam je balik kerja kenapa? Kalau dia nampak masam, kita pun masam juga. Tu tak menyelesaikan masalah. Ya, kita sebagai suami rendahkan ego, nampak dia masam, kenapa ya? Kenapa? Lawa-lawa gitu kan. Dia balik-balik senyum dia. Okey, dan kemudian wahjuruhunna. Kalau nasihat tak makan saman, boleh kita pisah tempat tidur ya. Dan kemudian boleh wadribuhunna. Wadribuhunna ni tengok keadaan lah. Pukul pun bayangkan antara ulama pun dia kata paling nak keras pun pakai kayu surigi. Yang paling lembut sekali guna tisu lagi Goma. Gitu. Okay. Kalau pukul-pukul sayang tu tak ada apa masalah. InsyaAllah boleh. Lain kita nak pukul anak dengan pukul isteri. Ni ada yang nak tanya? Assalamualaikum Ustazah. Ada pasangan yang suka menceritakan keburukan pasangan di media sosial dengan niat untuk mendapatkan pandangan dan nasihat. Kalau pada orang yang betul, tak apa. Kan? Tapi media sosial ni kita tak kenal orang tu macam mana. Lainlah kalau dalam media sosial tu ada penasihat, ada hakim ke, kalau ada peguam ke, peguam keluarga ke, dia boleh nasihat kita ke arah kebaikan tu tak apa. Tapi kalaulah dia menceritakan keburukan pasangan kita, lepas tu dia sokong pula burukkan lagi pasangan kita, tak payah dengar lah orang yang macam tu. Okay. Ada nak tanya? Dah habis. Okay. Bolehlah nak tanya. Sudah sengah dah. Ingatkan sampai pukul 9 je tadi. Okay, ada soalan tak? Okay, bolehlah ambil kesempatan ni kan nak tanya dekat Ustazah. Okay, kalau segan tanya kat sini boleh tanya personal pun boleh. Ambil je nombor phone saya selagi mana tak melarut tu saya boleh jawab lah ya. Selagi mana selama ni tak ada masalah apa-apa, insyaAllah saya boleh jawab lah. Okay, kalau nak nombor phone saya boleh bagi 016 894 4546.
016-894-4546. InsyaAllah lah kalau apa-apa masalah insyaAllah saya bantu insyaAllah. Okay? Ni ada yang nak tanya, boleh tanya? Nak tanya apa ya? Najwa, silakan soalan Najwa. Kalau segan nak tanya kat sini tak apa. Oh, tengah susah ayat. Okay, boleh. Saya tunggu. Ustazah, Ya. boleh Ustazah kongsikan apa ayat-ayat yang boleh diamalkan tu oleh isteri untuk orang kata apa, supaya rumah tangga ni kita kekal bahagia kan, supaya kita kasih sayang dengan isteri, dengan suami. Ada doa-doa yang isteri boleh amalkan? Boleh saya share ni. Kita tengok ayat ya. Ya, tanzil.net. Okay, yang pertama surah Ali Imran. Ayat ini kalau mana-mana pasangan yang bermasalah biasa saya bagi ayat ni lah. Ya. Ni, ayat ni. Okay, yang warna hijau ni. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Sebut nama pasangan tu. Kalau anak degil ke sebut nama dia. InsyaAllah ni adalah doa pengasih yang amat kuat lah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Tu ayat tu ya. Okay, saya besarkan. Tak boleh pula besar. Sekejap. Tu. Warna hijau tu. Okay. Surah Al-Imran ayat 31. Ya, fattabi'uni, sebut nama dia. Kalau suami, sebut nama suami. Bayangkan dia lah. InsyaAllah. Ya. Kalau suami yang jenis PJJ, kita pun curiga kan. Betul apa entah dia buat. Dalam masa PKP tak boleh balik pula kan. Jadi inilah. Kita doakan dia insyaAllah. Doa seorang isteri ni dia power lah. Lagi isteri yang mendoakan. Jangan suruh orang lain doakan. Kita yang doa. Sebab kita tahu apa hasrat kita dekat dia dan juga kita mohon pada Allah tu lebih. Jadi kita baca ni. Ini satu ayat ya. Ada lagi satu. Okay. Surah Toha ya. Toha ni. Ni kat mana-mana pasangan yang bermasalah memang saya bagi ayat ni lah. Okay, sekejap. Ayat 39 Sikit je ayat dia. Ni. Bermula dengan jim kecil ni kat bawah ni ni yang hijau ni. Sekejap saya hijaukan. Saya birukan ni. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Apa maksudnya? Tengok maksud tu. Tengok maksud tu. Sekejap. Okey, aku telah tanamkan dengan kemurahanku perasaan kasih sayang orang terhadapmu. Macam ni lah. Sebenarnya doa kita sendiri kan. Kita yang minta kat suami ke, kat anak ke. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Wa alqaitu, kau campakkanlah kasih sayang aku kat dia. Kau campakkan. Ya Allah, aku ni sayang kat dia ni. Kau campakkan apa yang aku rasa sayang kat dia tu kat dia. Dan kita minta kat situ, insyaAllah Allah bagilah. Walitusna ala aini. Dan kau letakkan dia depan mata aku je. Letak pergi mana? Pergilah jauh mana, berluar negara mana pun. Kalau kita baca ayat ni insyaAllah, letak pergi mana? Balik-balik pada kita dulu. Gitu. Okay? Disarankan tak semestinya lepas solat lah, sentiasa. Kalau ingat kat dia baca, kalau ingat dia baca. Gitu. Okay. Ya, yang warna biru ni sikit je boleh hafal dua ayat tu. Dua ayat ni memang ayat
power lah. Okay, ada lagi? Tengok soalannya. Kalau isteri yang memang jenis kasar orangnya tu dikira nusyus dengan suami tak? Macam saya jenis kasar, cakap kasar, melawak pun kasar. Tak ada kelembutan dengan suami, macam mana tu Ustazah? Okay. Kalau suami kita dah memang tahu kita bangai macam tu, tak apa. Tak apa. Sebab dia tahu. Dia tahu kita macam mana. Dan dia tahu kita kasar dengan dia tu macam mana. Gitu. Selagi mana suami tu reda, tak kisahlah, tak apa. Gitu. Ya. Tapi hati orang ni. Itulah saya nak kabarnya. Tapi hati orang ni memanglah kita tak boleh nak ubah sebab ni memang perangai kita. Tapi kalau boleh, ubahlah sikit. Kan, ubahlah sikit. Sebab kadang-kadang tu dia jumpa orang. Kadang-kadang tu, yelah. Bukanlah saya nak kata apa kan. Tapi itulah realitinya kan. Kadang dia jumpa orang, nampak orang lembut. Si aku tak macam ni. Takut dia boleh compare pula macam tu. Ya, na'udzubillah lah ya, maksudnya ya. Tapi alangkah baiknya waktu kita kasar-kasar tu ada kalanya kita cuba lembut. Lembut dia pun pelik. Apa kehenya ni? Mesti dia pelik je lah. Tapi tak apalah, mula-mula ni memang pelik. Tapi rasanya lah kalau dia suka dengan perubahan kita tu, teruskanlah. Tapi kalau dia kata, tak macam diri sendiri, tak payahlah, buatlah perangai biasa. Tak apa, kita teruskanlah perangai kita macam biasa. Aku pun lah dia nak kita lain sikit lah. Maklum lah kita hidup dengan dia ni dah kan lama. Kadang-kadang kita hidup dengan dia lagi lama dengan kita hidup dengan mak ayah kita kan. Jadi kadang-kadang tu mungkin lah kita, macam saya sebut tadi, awal-awal tadi, kita tak tahu hati dia macam mana. Sebab dia manusia, dia ada hati, kita pun hati. Kita tahu hati kita kat dia, tapi dia tu macam mana? Kan? Macam. Okay. Okay. Ada lagi? Setengah lah. Ya, ada lagi tak soalan? Assalamualaikum Ustazah. Ya, salam. Saya ada sikit pertanyaan. Ya. Kita kalau nak keluar rumah atau nak ke mana-mana mesti dapat izin, minta izin dengan suami dulu kan? Ya. Waimah kita nak pergi kerja sekali pun kan? Okay, sekarang ni macam saya dengan suami PJJ. Okay. So kalau saya minta izin secara pukal, boleh kan Ustazah kan? Boleh. Ataupun, Boleh sebab dia tahu kita hari-hari pergi kerja. Dia tahu tu. Dan tak, maksud saya yang pergi kerja tu, yang tu memang dia izinkan lah kan. Contohnya macam kita nak keluar tempat lain. Selain daripada kerja. Tapi kita tak minta izin dengan dia. Maksudnya contohnya saya rasa boring lah kat rumah, nak keluar pergi tempat lain. Nak pergi mall ke, tapi tak minta izin dengan suami. Adakah itu dikira saya nusyus? Sebaiknya minta izin lah. Kalau dari sudut praktikal. Macam ni Ustazah, kalau saya pernah minta macam ni dengan dia. Saya nak minta izin untuk pergi mana-mana hari bila-bila, bila berkeperluan. Kalau dia cakap, okey saya izinkan. Boleh lah. Saya minta secara boleh je kalau dia okey lah. Okey. Sebab saya pun takut kan nanti sebenarnya kita dah amalkan macam tu, sebenarnya itu nusyus kan. Mana kita tahu kan. Okay, tak jelas. Tak jelas macam mana Ustazah? Maksudnya tadi macam putus-putus. Saya tak tahu yang lain saya kot. Dia macam kalau lah suami dekat dalam keadaan macam ni lah, apa-apa keadaan pun, kalau suami kita reda, insyaAllah tak ada apa tu. Walaupun kita minta izin secara pukal ke, ataupun kita kata saya sepanjang minggu ni kalau saya keluar mana-mana
pergi mana-mana dengan siapa-siapa. Abang izinkan tak? Kalau saya kata pergilah, dia pun kata cakap pergi je. Tu tak apalah. Maksudnya dengan rela hati dia, dia izinkan. Tu tak apa. Tak, itu tak termasuk dalam kategori no shoes lah. Okey, faham Ustazah. Okay. Ada lagi? Okay, ada lagi tak soalan? Ustazah, satu lagi Ustazah. Ya, boleh. Saya ada macam pernah terbaca kalau kita tidur dengan suami kan, tapi kita membelakangkan suami. So maksudnya kita bagi belakang kita kat suami kita. Okay. Adakah itu pun kita dikira sebagai nusyuz kepada suami? Okey, masa mula-mula nak tidur tu jangan belakangkan kita. Tapi kalau dah tidur tu tak sedar kita belakangkan dia, tu tak apa. Tak, ini maksudnya mula-mula tidur. Dah tidur tu memang letak je kepala memang membelakangkan dia. Memang kira nusyuz. Belakang dia. Tak kira. Dia tengok keadaan suami tu. Nusyuz tu tengok sebenarnya nusyuz ni dia balik pada suami tu. Kalau suami tu pun tak kisah, dia pun tidur belakangkan kita. Kan? Dia pun belakang kita pun ada hair kita pun belakangkan dia juga. Kalau masing-masing dalam keadaan tak apalah. Maksudnya macam tu. Oh, okey. Maksudnya sekarang ni kita bergantung kepada keredaan suami lah. Keadaan suami tu. Redha suami tu. Okey, faham. Okey, terima kasih Tapi Ustazah. itulah sebab saya bilang tadi kan. Maksudnya tapi kita tak tahu hati dia. Contohnya kan, contoh abang kita, suami kita minta teh tarik. Okey, teh tarik. Okey. Kita ni banyak kerja kat rumah ni, malas lah nak masuk air. Penat lah. Kita rasa penat lah. Kita buat sirap je, malas nak masuk air. Kan? Dia redha nak air sirap kita bawa tu. Tapi hati dia, faham tak? Dia macam, tak apalah. Gitu. Tapi, tak apalah dia tu macam mana? Tu maksudnya, nusyuz tu tengok keadaan suami tu. Okay, kita lagi biasa kita masak kan. Dia minta masak yang agak susah sikit lah kan. Tiba-tiba kita kata, alah lain lah, masak lain tak boleh ke? Macam tu kan. Dia nak kita masak tu tapi kita ubah masakan lain. Apa yang dia rasa? Mesti dia ada rasa sikit. Yang sikit tu kita tak nak lah. Itu. Faham tak? Macam tu. Gitu. Macam tu. Macam tu lah. Saya ada lagi ni, boleh ke Ustazah? Boleh. Ni ada nak tanya Ustazah. Jika secara tidak sengaja kita tidak memenuhi kehendak suami sebab penat, kalau suami berkehendak, bagaimana Ustazah? Kita kena terangkan dia lah sebab kita penat. Kita kena terangkan. Sebab itulah, sebab kalau kita kahwin itulah kan. Perempuan ni dia memang senang masuk syurga. Okay, ada hadis kalau dia tunaikan solat, puasa, taat pada suami. Puasa, solat tu insyaAllah, perempuan ni insyaAllah boleh. Tapi taat pada suami tu susah sangat. Tu yang menyebabkan ramai isteri tu miss sikit. Itu ya. Macam tu lah. Tapi kalau kita rasa penat, kita kena minta maaf lah. Kan ada satu situasi kisah antara Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali kan. Ada satu benda perkataan Siti Fatimah yang menyebabkan hati Ali ni tergores. Jadi kan Fatimah ni dia keliling Ali 7 kali tau. 7 kali pusingan. 7 kali abang ni. Sampailah Ali tu senyum. Lepas tu Siti Fatimah ni cerita kat Rasulullah. Kata Rasulullah kata apa? Kalaulah
Antaranya lah yang saya pun tak ingat hadis tu, tapi antara mafhumnya kalaulah Fatimah meninggal dalam keadaan Ali tidak redha, Rasulullah tak sembahyangkan Fatimah. Macam tu sekali. Dan ada satu hadis Rasulullah kata, kalaulah sesama manusia ni boleh sembah, lama dah aku suruh isteri sembah suami. Kalaulah sesama manusia ni boleh sembah menyembah orang, lama dah aku suruh isteri tu sembah suami. Jadi memang daripada hadis-hadis dan kekuatan hadis dan juga banyak kisah-kisah ni menyebabkan kita boleh nilai lah di mana tahap seorang isteri. Gitu. Macam tu lah. Sebab saya masuk dalam dunia ni kan. Sebab saya masuk dunia ni, sebab master memang saya memang kaji nusyuz. Dan kemudian memang saya tengok hadis-hadis dan memang saya tengok ayat-ayat yang berkaitan. Dan nak tak nak. Tapi itulah hakikat dia. Gitu. Okay? Faham tak macam ni? Macam tu lah. Boleh saya tanya? Boleh. Okey, kita kalau situasi kita dah taat dah. Apa yang suami suruh, apa yang suami nak, kita ikut. Kita dah ikut. Kan? Kita ikut sebab semata-mata kita nak jaga hati suami kita. Kan? Nak dapatkan, kita konon masa tu kita berfikir untuk dapatkan pahala lah kan? Kan? Tapi kadang-kadang permintaan suami tu permintaan yang kita tak suka. Kita tak suka buat benda tu tapi suami suruh kita buat. Okay, tapi benda tu bukan benda yang benda yang haram lah. Okay, benda biasa tapi kita tak suka benda tu. Suami suruh kita buat. Dan kita untuk taat kepada suami, kita buat walaupun hati kita tak suka. Walaupun kita tak suka kan? Ya, faham. Apa hukumnya tu Ustazah? Yang lepas tu biarlah lepas kan. Tapi kalau dah kita tahu hari ni, kita cuba ubahlah. Memang kita tak suka ada satu-satu benda tu, memang tak suka. Contoh saya lah. Saya memang tak suka kalau malam-malam tu suami kata, masuk kereta dalam rumah, parking dalam rumah. Allah malasnya. Kadang-kadang kita dah siapkan tempat baring dengan anak sekali kan, tiba ambil kunci tu suruh bawa masuk kereta. Nak cakap, nak berungut sebab kita tahu, sebab saya tahu. Nanti macam, alah macam mana ni, tak suka. Macam kita dah ready lah nak dengan anak, nak menyusukan anak semua-semua tu kan. Nak tak nak kena keluar lah. Nak tak nak kena keluar, ambil kereta, ubah, masuk kereta. Tu je. Memang kalau di sudut hati kita, memang kita tak suka. Tapi macam ni lah, setiap manusia, setiap isteri pada saya lah dan kebanyakan isteri yang saya tengok lah. Kadang-kadang dia sanggup, isteri lah dia sanggup, kalau ada suami dengar lah ni. Seorang isteri tu dia sanggup apa yang dia tak suka tu dia buat demi suami. Kadang-kadang biarlah dia yang sakit, jangan suami yang sakit. Gitu. Biarlah dia yang menangis, tak nak suami marah kat dia. Itu saya lah. Itu saya. Biarlah saya menangis. Asalkan jangan dia terasa sebab yang saya tak suka tu. Gitu. Macam tu lah. Okay, ada lagi? Okay, ada lagi soalan? Ustazah nak tanya. Ya, saya. Jika sebelum kita, mungkin kita tak tahulah ada yang macam yang dia minta tapi kita tak tunaikan, mungkin kita kata kita tak nak buat ke apa ke. So macam mana kita nak nak cakap balik pada dia tu, macam mana?
Baiklah. Hmm. Macam ni. Okay, yang macam saya sebut tadi, yang lepas tu biarlah lepas kan. Ya. Kalau nak kita ubah balik, kita boleh ubah. Kita boleh ubah. Tak terlambat. Sebab dia masih ada. Sebab dia masih ada dan dia dengan kita sekarang ni. Okey. Dan kita hargailah dia. Walau maksudnya kadang-kadang dia sanggup dengan perangai kita yang macam-macam. Kan? Dia sanggup. Kadang-kadang kita sanggup. Dengan mood kita, dengan emosionalnya kita, dengan penatnya kita, dia sanggup. Dia sanggup hadap. Kan? Alangkah baiknya, kita pun sanggup hadap dia dengan keadaan dia macam tu. Macam tu. Masing-masing kena, masing-masing lah. Tapi kalau nak cover tu, yang lepas tu biar lepas. Yang akan datang tu kita ubah yang lagi baik lah. Yang lepas tu tak apa lepas. Kalau misalnya kata ada benda yang kita rasa terasa, menyebabkan dia terasa, kita minta maaf kat dia lah. Macam tu je lah. Kan? Okey, terima kasih Ustazah. Sedih pula rasa. Sebab itulah nilai seorang suami. Kadang-kadang kita hidup dengan orang yang asing sebenarnya. Kita tak kenal dia. Saya pun sedih sebenarnya. Tapi dia boleh hajak perangai kita. Kan dia boleh, kita ni, kita ada perangai kita sendiri kan. Kadang-kadang kita macam, kita dengan moody kita, kadang-kadang kita balik kerja, saya satu kerja dengan suami saya, dia memang bawa kereta, kadang dia pergi awal dia bawa kereta lain, saya bawa kereta lain, bila saya bawa kereta tu jadi macam moody gitu. Dah dia masuk. Mudik. Lalu sangat. Umi tengah ni lah. Tengah bersiaran. Wah, nama. Yang Okay, apa tu rindu? Itu suami saya, tiba-tiba je. Bila rasa sedih tu dia datang lah. Okay, macam tu kan. Dia macam dia boleh hadap perangai kita sebab kita kahwin dengan orang yang kita tak kenal. Tapi dia boleh terima kita. Jadi secara tak langsung, kita kena terima dia. Kadang-kadang dia macam tu. Gitu. Itu kan. Maksudnya, sebenarnya Allah takdirkan jodoh kita. Itulah yang terbaik untuk kita sebenarnya. Kalau kita nilai. Sebab kadang-kadang kita tak tahu hati kita macam mana. Tapi Allah tahu gunakan hati kita ni dengan orang yang macam mana. Walaupun nampak kontra, dia ada kontra dia ada perangai dia, kita pun ada perangai kita. Nampak kontra. Tetapi ada satu benda yang mengikat hati kita dengan hati dia. Kan? Betul tak? Betul. Dengan itu kita lebih menghargai suami. Kan? Betul. Okay. Kita kena ingat sebenarnya nama dia tu dah tertulis untuk kita ya. Ya betul. Sebab masa kita dalam rahim ibu, masa kita tak keluar lagi, dah Allah tentukan jodoh kita yang macam mana. Jodoh kita dengan dia lah. Dengan dia kita sekarang ni dengan dia. Tak kira lah dalam apa keadaan situasi, mungkin masa kita nak dapatkan dia ataupun dia nak dapatkan kita macam-macam peristiwa ke. Tapi dah Allah tentukan. Itulah jodoh kita. Okay? Terima kasih Ustazah. Sama. Okay, ada lagi soalan? Okay, agaknya soalan dah tak ada. Jadi mungkin Ustazah nak buat sedikit kesimpulan ke untuk penutup.
Okay, kesimpulannya pada malam ni kita nampak jelaslah bahawa ketaatan seorang isteri tu memang 100% pada suami. Saya pernah utarakan benda yang sama kepada pensyarah saya lah ya, pensyarah saya dekat UM ya. Macam yelah mungkin tak tahulah kenapa tapi ini adalah macam matlamat saya ataupun memang hasil daripada yang saya tengok daripada ayat dan juga hadis dan kemudian ada sesetengah perbuatan para sahabat kan macam Sayyidina Ali dengan Fatimah tadi menyebabkan hati saya merasakan bahawa kita sebagai seorang isteri ni memang apa-apa pun selagi mana tidak mengarah ke arah kemaksiatan kita kena sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Tetapi itulah kita ni kan perempuan kan, kadang ada emosi, kadang ada mengada-ngadanya kita saja pun. Saja mengada kita tu kat dia, kadang dia pun naik fed up kadang-kadang kan. Tapi dia tahu bahaya kita macam mana, kalau selagi mana dia reda dan dia tahu kita macam mana, dia reda, itu tak jadi masalah. Boleh. Tapi kalaulah sekiranya dia dah berubah muka ataupun dia ternaik suara, itu something wrong lah. Jadi kita kena nilai balik. Aku cakap apa ni marah. Gitu. Kenapa salah ke? Kita kena nilai balik lah. Kita minta maaf kat dia. Kadang-kadang pada saya, tak apa. Kita bagilah sesuatu kat dia. Kadang-kadang tu kan. Kadang-kadang mungkin lah ada setengah-setengah suami ni benda pun tak bagi kan. Benda, bunga sikit pun tak ada. Contoh kan. Jadi biarlah dia tak bagi pun asalkan kita bagi. Asalkan kita nampak muka dia happy dan dia suka apa yang kita bagi tu. Itu pun tak apa. Pada saya lah ya. Maksudnya tak apalah hati kita sedih asalkan dia bahagia. Gitu. Macam tu lah. Okay, tu je kot. Okay, syukran Ustazah. Ada permintaan untuk Ustazah bacakan doa penutup untuk majlis kita malam ni. Ustazah? Boleh. Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Okay. Amin. Okay, syukran Ustazah. Walaupun Ustazah minta setengah jam sahaja tapi kita dah pergi kepada 1 jam setengah. Allah Akbar. Itu betul lagi nusyuz suami. Okay, insyaAllah nanti kita baru sikit je. Mungkin ada siri kedua. insyaAllah. Nanti kita cuba usahakan pula untuk siri kedua. Sebab ramai macam tertarik dengan tajuk ni kan. Okay, boleh je. Okay, terima kasih Ustazah. Sama. Okay, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.